Okay, ini kita sebelum kita mulakan topik insurans kita, baru kita revise sedikit. Sikit ya. Kita revise pasal yang minggu lepas punya, iaitu cerita pasal matrik last. Revise. Sekejap. Mana marker saya ni? Sekejap. Saya marker hilang. Okay, kita sambung terus Okay. Yang ini tak ada, saya tak bagi modul dia kat kamu sebab saya standby untuk saja kita nak bincangkan contoh kan. Latihan ulang kaji kejap. Ulang kajian. Okay, yang pertama sekali kita tengok macam mana kita nak buat satu soalan. Saya ambil soalan SPM kat sini Contoh soalan SPM kat sini. A dia diberi 1/M. 5 tolak 6 K4 Okey. Ialah matrik songsang bagi 4, 6, 3, 5. Okey. Cari nilai M dan nilai K. Okey, kamu boleh try buat terus buat terus. Saya tulis sebelah. Okey. B, soalan B dia. Markah dia best markah dia 6 markah semua Okey. Tuliskan persamaan linear serentak. Linear serentak. Okey. Dalam bentuk matrik. Empat P campur 6Q sama dengan 10. 3P campur 5Q sama dengan 9. Seterusnya. Hitung P dan Q. Okey, 6 markah Okey, cuba tengok. Ingat lagi tak sebelum kita masuk topik seterusnya? Okey, siapa daripada MTM kat sini? Siapa daripada MTM? Ada ke? Boleh buat Kalau sangkut cakap terus. Ya Uzma. Ya Syah, tak dengar Syah. Cikgu, jawapan dia negatif 2 dengan 3 kan? Ke salah? Jawapan tak apa, senang. Dah siap kan? Dah siap? Sapuan? Sudah. Alhamdulillah, Sapuan dapat negatif 2, 3. Ada bantahan.
Dia tengok ada tak orang yang nak bantah dia punya jawapan. Kan? Dapat lain cikgu. Dapat lain maksudnya ada bantahan. Kalau tak ada bantahan maksudnya biasanya matematik ni. Kalau kamu dah belajar dah, kamu dah tahu jalan kerja dia, kamu buat jawapan sama je. Okay? Lagi-lagi soalan ni pakai kalkulator. Betul? Kan? Boleh? Fatin, dapat Fatin? Okey, dapat Saya akan padam soalan. Tengok jawapan macam mana. Okey. Yang tak sempat salin tu boleh screenshot dulu. Ini senang lagi ni. Ini topik metrik ni antara topik yang favorite dah. Kan? Topik pertama, topik kedua, ubahan, metrik, favorite lagi. Okey, kita tengok. Yang pertama, soalan dia bagi kat sini adalah 1/m 5 negatif 6 K dengan 4 adalah matrik songsang bagi yang asalnya adalah 4, 6, 3, 5. Okey. Minggu lepas saya dah ajar kamu matrik songsang simple je. Kita buat pakai formula gambaran. Gambar ajar. Gambaran 1/2 kurungan. Matrik kurungan besar. Simple je. Yang pertama apa? Kurungan pertama kita darab turun 20. Kurungan kedua kita darab naik 18. Sini tukar tempat TT 54. Kemudian sini tukar simbol saja negatif 3, negatif 6 kan. Okey. Kemudian bawah ni saja kita kira, kita akan dapat 1/2 5 negatif 3 negatif 6 4. Okey, bila kamu dapat kamu kena bandingkan juga dengan apa dia dah bagi. Kadang-kadang dia trik tau. Dia nombor tak sama. Macam ni senang sebab apa? 4 dah 4, negatif 6 dah negatif 6, 5 pun dah 5. Jadi automatik kita dah boleh bandingkan iaitu K dapat negatif 3 manakala M yang ini saja bawah saja, jangan ambil semua. M sama dengan 2. Senang. Okey. Biasanya untuk bahagian A ni 3 markah. Okey, 3 markah. Boleh Okey. Untuk soalan ni pula persamaan serentak. Okey, jom. Soalan serentak ni kalau soalan macam ni best sebab apa? Dia ada bagi soalan serentak dia dah siap dah. 4P campur 6Q sama dengan 10. Kemudian dia bagi 3P campur dengan 5Q sama dengan 9. Dah siap bagi. Okey. Langkah pertama, tukarkan benda ni menjadi matrik. Itu markah pertama kamu. Ambil nombor 4, 3, 6, 5. Ini kita panggil dia ambil nombor. Kemudian ambil huruf dia. PQ sama dengan. Kemudian ambil dia punya jawapan dia 10, 9. Itu step yang pertama. Step yang kedua, songsang saja. Songsang maksudnya PQ. PQ kat sini sama dengan songsang. Okey, bila kamu buat songsang, kamu tengok dulu nombor ni dengan yang tadi sama tak? Okey, kalau sama maksudnya kita tak payah buat songsang 2 kali. Kalau sama, cantik. Senang, ada bonus. Maksudnya kita ambil songsang kat sini terus. 1/2 ambil situ terus. Sebab kita dah buat songsang dia. Sebab benda yang sama kan. Negatif 6, negatif 3 dengan 4. Terus 10, 9. Dijimat tu. Nampak kan? Ini kalau benda tu yang nombor dia bagi adalah sama. Kena perhatikan juga. Ada setengah tak sama. Okey? Sampai kat sini kita dah boleh darab. Darab 1/2. Besarkan ni benda ni.
Dia akan jadi apa? 5 kurungan negatif 3 kurungan tolak 6 kurungan campur 4 kurungan. Yang masuk dulu adalah 10, 10. Yang kemudian 9, 9. Kalkulator kita tak pakai untuk mengira yang ini. Tapi kalau nak buat juga boleh kan. Kalkulator kita gunakan untuk mengira yang asal. Yang asal. Macam mana yang asal? Kita pakai mod. EQN. Pilih satu. Ambil unknown. Ini untuk kalkulator yang biasa tu. Macam saya punya kalkulator. Yang jenis macam ni kan. Casio ni. Macam ni. Jadi sampai dia keluar A1. Ini A1 kita. A1 sama dengan 4. B1 sama dengan 6. C1 sama dengan 10. Bawah. A2 sama dengan 3. B2 sama dengan 5. C2 sama dengan 9 gitu. Kan? Okey? Simple je. Okey, dah dapat macam tu. Kamu tekan je, kamu akan dapat jawapan. Berapa sapuan tadi? Negatif 2 dengan 3. Negatif 2 dengan 3. Ya. Negatif 2 dengan 3. Okey, dapat jawapan ni. Kamu kena ingat, kamu kena tulis. Highlightkan jawapan dia. Ini tak kira lagi. Ini metrik. Jawapan dia, soalan dia kata, selesaikan, hitung nilai P dan Q. Kita kena beritahu. Oleh sebab itu, P kita dapat negatif 2 dan Q dapat 3. Okay, tapi ada setengah pemeriksa, dia tak kisah ni. Buat ni pun dia akan, sebab kamu dah tulis PQ sini, kira ni mewakili PQ lah. Tapi ada setengah pemeriksa dia pentingkan benda tu sebab soalan minta bagi nilai PQ dengan kaedah metrik. Bukan buat cakap metrik aja. Itu kena ingat. Itu contoh ulang kaji bahagian metrik. Okay? Lepas ni kita akan masuk. Kita dah boleh dah start masuk bahagian yang mencabar sikit. Sebenarnya saya mengaku kat sini first time saya ajar topik ni dalam SPM matematik sebab silibus kamu adalah silibus yang pertama memperkenalkan topik ini, iaitu apa? Matematik pengguna bahagian insurans. Dan lepas ni satu lagi topik, pencukaian. Kamu dah belajar ke topik ni? Dah. Dah masuk? Dah. Mesti berapa kelas belajar? Satu kelas kan dia? Sekali je. Habis kan? Lama lah cikgu. Lama? Oh, ada tak belajar lagi tak apa. Oh, lama dia ajar satu-satu juga Satu-satu. Banyak benda nak kira. Banyak benda. Susah ke pengiraan dia? Isyraq. Tambah tolak je. Saya tengok dia punya pengiraan dia simple sebenarnya. Tak susah mana. Cuma masalah dia pasal pengetahuan, knowledge kan. Ya. Saya sebenarnya saya letak merata tadi kertas saya ni. Saya jam mencari ya. Okey. Yang saya bagi kat kamu dekat grup WhatsApp group tu kan, yang itu kalau kamu tengok itu adalah direct daripada Info Insurance. Yang tu keluaran daripada Bank Negara Malaysia. Itu untuk tambahan pengetahuan saja kan. Kalau kamu hafal semua tu gila gempak kan. Kamu sebenarnya dah boleh apply untuk menjadi ejen insurans sebenarnya. Dahsyat sangat. Okey. Kita tengok contoh matematik pengguna, cerita dia bab 3. Kita masuk insurans. Saya tak tulis pengguna, kita tulis insurans sahaja. Okey, jadi kat sini benda ni sebenarnya tak asing kamu memang dah tahu dah. Semua sebelum ni kamu tak tahu, tak belajar benda ni. Jadi kamu tahu lebih kurang macam tu lah. Dan saya pun sama juga, sebelum ni saya memang tak ambil kisah sangat tentang insurans ni sebenarnya dalam kehidupan saya. Sebab apa? Semua bila nak insurans saya akan cari orang tolong buatkan. Upah orang, insurans hayat, insurans kereta itu je selalu kan. Saya belum ada insurans rumah lagi kan. Okey. Jadi kita tengok contoh kan dalam bab pertama sekali kita tengok insurans ni dia ada dua perkara penting. Nama insurans saja dia mesti berasaskan kepada apa? Yang pertama kita panggil dia risiko. Yang kedua, bila ada risiko, sebab ada risiko itulah kita nak ambil insurans. Sebab apa? Kita tak sanggup nak tanggung risiko diri sendiri kita. Tak sanggup.
Takut jadi apa-apa kemudian hari macam mana cerita? Contoh macam saya. Kan? Contoh macam semua kat rakyat Malaysia kita ni wajib ambil insurans motor. Insurans kenderaan. Kenapa? Sebab apa? Kita tak tahu kemalangan akan berlaku. Bukan sebab kita. Bukan sebab kita. Contoh kau langgar tiang, kau tanggunglah sendiri. Itu boleh. Kan? Tak ada masalah. Tapi kadang-kadang memerlukan kos yang tinggi juga. Macam mana kalau kita terlanggar orang? Berlaku kemalangan. Kita langgar orang, orang langgar kita, kita langgar tong sampah tu terpelantin, kena motor tu jatuh. Kacau cerita dia, panjang cerita dia. Kan, jenuh. Kan, zaman sekarang pula ada CCTV, macam-macam ada dash cam, bukti-bukti yang kukuh ada. Kan, dulu jenuh petikai naik turun mahkamah cerita. Kan, okey. Contoh, jadi benda ni kita ada apa satu lagi kita panggil perlindungan insurans. Insurans. Kalau orang tanya, apa perlindungan insurans ni? Perlindungan insurans ni adalah satu mekanisme yang dicipta oleh orang-orang tak tahu. Saya tak tahu, saya tak pernah baca lagi siapa pencipta dia. Sistem ni dicipta untuk apa? Untuk mengambil tugas kita, sebahagian tugas kita untuk ni menyelesaikan masalah apa? Risiko. Okey? Itu kita panggil dia insurans. Asal nama insurans. Kalau dalam buku teks kamu ni dia tulis apa? Insurans adalah bertujuan untuk memindahkan risiko ni daripada individu kepada satu syarikat insurans. Syarikat tu akan mengambil alih risiko kamu. Sebab tu contoh macam insurans apa? Nyawa, insurans hayat nyawa. Kalau dah mati baru dapat insurans, bukan kita dapat. Siapa dapat? Untuk menjamin orang yang masih tinggal tanggungan-tanggungan kita. Okey? Itu salah satu contoh lah. Ini kita panggil dia. Yang pertama kat sini risiko. Risiko simple je. Risiko. Kalau kamu tengok risiko, elemen-elemen risiko ni susah kat cerita dia. Asalkan yang penting lagi risiko apa? Risiko ni yang pertama, yang penting ada rugi je risiko. Ada melibatkan kerugian bagi kita je risiko. Semua benda. Contoh, kawan kamu dalam exam pinjam kamu punya apa? Pensel 2B sebab dia tak bawa untuk nak jawab soalan objektif. Itu sebenarnya ada risiko sebab apa? Macam mana pun pensel 2B tu, kan? Dia pinjam, dia sebenarnya tak boleh pinjam. Dia sistem dia tak boleh pinjam sebab apa? Mana boleh pinjam? Pinjam maksudnya ambil, kena bagi balik macam mana dia ambil. Itu konsep pinjam lah yang saya faham lah kan. Tapi dia ada risiko apa? Pensel tu boleh makin lama makin pendek. Lepas tu patah pula kan. Kamu tak fikir. Saya fikir benda bodoh je pensel ni. Pensel dalam tu. Dalam pensel mana pensel? Ni. Contoh nampak cantik je. Okey, tak apalah. Dah tak elok. Nanti dia asah balik cantik lah bagi balik. Kamu kena faham bila dia pegang pensel tu ada gegaran kat tangan dia. Apa jadi dalam kayu ni? Dalam kayu ni. Sebab dia pegang je mungkin tiba-tiba pensel ni tengah elok. Dapat balik kamu, dah mudah patah. Macam-macam. Itu kadang-kadang benda bodoh fikir risiko. Orang yang buat insurans ni, dia boleh cerita macam tu. Dia boleh cerita. Semua benda. Kan? Semua benda dia boleh cerita. Dia boleh insurans kan. Kalau kat negara Eropah ni, orang putih ni, semua benda dia boleh insurans kan. Contoh pemain bola sepak. Dia akan insuranskan apa dulu? Dia tak insuranskan diri dia insurans apa? Semua. Dia insuranskan kaki dia. Kau dia insurans. Dia beli insurans tinggi terus untuk kaki dia. Nampak? Ada main bola gaji juta-juta, tiba-tiba orang bantai kaki dia patah. Lah tak boleh main bola. Macam mana? Nak cari makan. Dia insuranskan macam Ronaldo tu berjuta-juta insurans dia. Kan? Sekali patah kaki ke injured, duduk kat balik rumah relax, insurans bayar semua gaji dia, cover balik. Yang tu yang best tu. Kan? Kita tu lah nak beli macam mana kan? Contoh macam saya. Kalau saya nak ambil insurans untuk special lah diri saya nak ambil insurans apa? Insurans mungkinlah insurans tangan. Tangan tu tak boleh tulis. Nak mengajar tak boleh. Suara, mulut, semua macam-macam. Itu contohlah kan. Cuma yang kita nak belajar, nak tekankan kat sini adalah beberapa insurans yang penting. Okey? Sebelum tu, risiko maksudnya apa? Ada benda, kalau orang tanya apa risiko? Risiko ni tak apa nak cerita tentang risiko ni, benda yang apa saja benda yang merugikan kita, kita anggap sebagai satu risiko. Kan? Sebab elemen penting dalam risiko adalah benda yang kita rasa
kita boleh rugi. Itu kita panggil risiko. Okey? Sebab tu kita tak dapat nak tentukan risiko. Kalau orang tanya apa risiko, payah agak nak cerita dia. Kan? Jadi risiko ni telah dikaji. Kan? Dia panggil dalam English dia panggil calculated risk. Kan? Ada orang dia pergi kaji, dia senaraikan risiko-risiko ni, dia senarai, dia buatlah benda untuk melindungi risiko tu. Itu kita panggil dia perlindungan insurans. Okey? Kat sini untuk insurans benda penting dia mesti ada siapa yang menginsurankan. Kita panggil dia pemegang polisi. Ini pemegang polisi ni ada pelajar cikgu ni dia pegang polis, bukan itu polisi insurans, kan? Polisi ni macam dia punya perjanjian lah, kan? Okey, kan? Antara pemegang polisi dengan syarikat insurans. Syarikat insurans tu, okey? Yang mana kita nak suruh dia tanggung risiko kita. Kau ingat saya saja. Kau tolong tanggung sekejap risiko aku. Kan? Tolong tanggung sekejap. Ni aku nak balik sekolah ni. Kalau jadi apa-apa kat aku, kau tanggung boleh? Tak boleh. Mana boleh macam tu? Sebab dosa pahala pun tak boleh tanggung orang lain punya. Tak boleh. Benda ni pun tak boleh. Tapi kita, manusia ni, dia boleh bayar tau. Dia boleh bayar orang lain untuk tanggung risiko dia. Risiko-risiko yang saya bagi tahu tadi lah. Yang telah dikira. Kita panggil dia calculated risk. Yang kita boleh kira lah. Yang tak boleh kira tak boleh lah. Kacau lah. Kan? Jadi, kita kena buat apa? Kita kena bayar. Bayar tu kita panggil dia premium. Premium insurance tu. Okey? Apa maksud premium insurance? Premium insurance adalah benda yang kita bayar kepada syarikat insurans tu untuk mengambil alih risiko kita. Dan premium ni biasanya dibayar dalam bentuk bulanan. Ada dibayar dalam bentuk suku tahun. Ada dibayar dalam bentuk setengah tahun. Ada orang dia bayar bentuk setahun sekali. Ada orang dia insurankan dia bayar sekaligus 10 tahun. Macam tu. Yang tu ada, tapi kat Malaysia kita ni biasanya melibatkan term dia bulanan lah, kan? Okey. Apa syarikat insurans buat? Syarikat insurans akan membayar ganti rugi yang dikenali sebagai apa? Pampasan. Pampasan di atas apa? Di atas kerugian lah. Sebab dia tanggung risiko tu maksudnya menanggung kerugian, pampasan. Okey? Sebab tu kita ada dalam Islam pula kita ada konsep yang sama. Benda ni dah dikaji daripada 1400 tahun dulu. Dia dah kaji benda ni, kita panggil dia takaful. Kan? Takaful ni macam kita kongsi kan? Duit paling senang. Zaman dulu first kali saya belajar pasal takaful ni dekat universiti, lecturer saya cerita, kamu tahu khairat kematian? Tahu? Itulah takaful yang paling ringkas. Nampak? Itu khairat kematian tu adalah takaful yang paling ringkas, insurans yang paling ringkas, kan? Sebab apa? Bila kita meninggal, kan, maksudnya kita tinggalkan semua. Kita pun tak tahu apa jadi, saudara mara kita memerlukan kos sedikit untuk menanggung apa? Kos-kos apa? Kos-kos ambulan, kos-kos apa? Pengkebumian, semua tu kena kos, ada kos dia. Kan? Semua ada kos dia. Jadi khairat kematian ni untuk menanggung kos tersebut. Itu yang kita masuk. Itu adalah sistem takaful insurans yang paling basic sekali. Paling basic. Okey? Saya tak nampak. dia bukan rumit saja ni Sapuan. Saya sebenarnya dalam matematik ni kan, daripada dululah, kalau orang kata kau matematik, daripada kamu kecil tau, orang kira kamu pasal math ni pasal number. Pasal pengiraan melibatkan nombor. Sebab tu dia ada matematik kepergunaan dia melibatkan kamu kena tahu sedikit benda knowledge. Benda ni dah lama sebenarnya, dah lama disarankan untuk diajar di peringkat sekolah menengah. Kan? Contoh macam insurans, pencukaian, akta-akta tertentu. Dia kena bagi tahu bendanya. Kadang-kadang sebab apa? Contohlah saya bagi tahu, ramai orang kena tipu pasal benda ni je. Kena tipu. Contoh kita ambil apa? Buat road tax kereta. Ramai yang kena tipu. Buat road tax kereta. Bila saya baca balik benda ni, saya sebenarnya bukan ini awal tahun lepas, semenjak apa? Saya masa tu ada masalah kewangan.
Jadi dulu senang, call je. Hello, nak renew road tax. Buat semua, settlekan dengan insurans tadi. Oh, senang cakap. Kan? Orang tu pun, agent tu terus dia buat, dia bagi quotation macam ni. Kan? Bila ada masalah COVID ni, bagus gak COVID dia datang kadang-kadang. Ada pro and contra dia. Dia datang, kita mula explore sendiri tau. Saya nak buat road tax kereta, nak buat insurans. Saya masuk MyAG, saya buat sendiri, saya buka sendiri, saya tengok satu-satu syarikat insurans tu. Yang ni bagi apa, ni bagi apa, ni bagi apa, ni bagi apa. Yang ni berapa ringgit pula, ni berapa ringgit. Ini boleh insure berapa. Kan? Contoh kereta saya pakai Proton Exora. Kan? Kalau agent biasanya dia kata, Cik Azman, kereta Cik Azman ni kita kena insure kepada 45,000. Contohlah dia beritahu. Saya tengok dekat Mudah, saya buka Mudah. Kereta saya laku 20,000 je. Kan? Kalau saya jual, laku 20,000 je. Okey, saya pergi tengok syarikat insurans. Yang mana minimum sekali saya nak insure kan? Minimum sekali saya insure kan? Nanti kamu akan belajarlah macam kereta. Contoh dalam buku teks kamu pun dia pakai kereta Zora. Saya ingat yang tulis buku ni sama dengan saya kot. Pakai kereta Zora. Sebab anak ramai. Okey? Contoh macam tu lah lebih kurang. Jadi dia ada pilihan. Kita ada pilihan sebenarnya. Sebab tu kamu kena belajar. Dan sekarang ni kamu bila dah belajar benda ni, kamu boleh consult pula mak ayah kamu. Mak, ambil ni, mak, ambil ni. Mak ada insurans datang. Siapa dia insurans? Abang baru lepas belajar insurans. Dia baru belajar dekat SPM je. Tapi jangan risau. Ilmu sedikit tu sebenarnya kadang-kadang kita boleh kembangkan. Kan? InsyaAllah. Kita tengok panjang cerita ni. Tak habis cerita ni. Benda ni dah panjang. Okey. Dalam insurans ni terbahagi kepada dua. Yang kamu belajar dalam SPM, kamu akan dibahagi kepada dua dalam insurans kita. Plan dengan insurans ni. Iaitu insurans hayat. Hayat. Satu lagi insurans am. Yang ini yang banyak ni macam-macam ni. Insurans hayat ni biasalah. Life insurance kita panggil. Life insurance. Kamu tengok syarikat-syarikat antara syarikat-syarikat yang besar di dunia sekarang ni adalah syarikat yang offer life insurance. Banyak kamu tengok. Dulu, zaman saya kalau saya tengok Formula 1 lah, contoh Formula 1 kan. Syarikat-syarikat yang taja-taja ni sebanyakannya syarikat rokok. Zaman saya dulu lah. Mungkin sebab zaman tu ramai sangat orang isap rokok kan. Sampai syarikat rokok kaya sangat, cukai dia tinggi, dia nak lari cukai, dia taja Formula 1. Kemudian masuk satu pasar tu, tak boleh taja dah. Okey. Masuk pasar tu saya ingat, sebab tu syarikat komputer pun ada. Syarikat komputer, masa tu komputer tengah naik. Lepas tu syarikat minyak. Macam kita lah, Petronas ada mobil taja Formula 1. Sekarang ni kamu tengok betul-betul. Tengok betul-betul dekat kereta Formula 1 tu tengok ada apa. Tokyo Marine. Tu dia keluar. Itu adalah syarikat insurans yang besar sebenarnya. Kan? John Hancock. Oh, cantik dia punya. Tapi bukan kat Malaysia lah. Kat Malaysia ada kot, saya pun tak tahu. Tapi tu syarikat-syarikat besar. Kenapa dia boleh jadi besar? Sebab dia buat life insurance. Kan? Life insurance ni, kalau kamu ambil zaman sekarang, dia akan jumpa nanti. Bila kamu sepatutnya, masa kamu lahir dulu, dah ada orang jumpa kat hospital pun dah ada jumpa mak kau dah. Pakcik, ni, baru lahir ni. Patut kalau ambil awal-awal insurans, life insurance ni bagus ni. Kalau jadi apa-apa kat dia. Saya tu. Ada orang jumpa saya tu. Kata, aku terpeling juga dia ni Kang. Kan? Anak aku baru lahir, kau doa macam-macam. Sekarang bila dah belajar baru tahu. Kan? Apakah life insurance? Dulu kita fikir apa? Oh, life insurance tunggu mati. Tak. Kan? Dia ada macam-macam yang di-offer oleh syarikat tu. Kena pandai tengok sebenarnya. Kan? Okay? Cerita dia, insurans am, insurans hayat. Okay? Apakah insurans hayat? Kalau kamu tengok, saya bagi kamu baiknya. Kalau kamu tengok ni, panduan asas. Saya dah besarkan benda ni. Kan? Daripada apa? Bank Negara Malaysia. Insurans info ni adalah daripada Bank Negara Malaysia. Ini bukan saya suruh print. Sebab ada kalau print, teruk. Kan? Okey. Nampak? Panduan anda mengenai asas-asas insurans dan takaful. Ini untuk knowledge. Kan? Tak payahlah kamu print. Ini baru banyak pula kau kena print buat nak keluar duit ni kan. Kalau pakai printer kat rumah, mengamuk mak kau nanti yang dia kata, dakwat habis. Kan? Lepas tu pergi print pula macam kertas saya ni, pakai A3, jam. Kan? Tak ada kamu pakai handphone kamu ke, pakai komputer ke, tengok-tengok, baca-baca lebih kurang. Untuk apa? Pengetahuan. Kan? InsyaAllah. Satu hari nanti, kamu akan ingat,
Saya, Cikgu Man, bagi. Sebab saya bagi kamu, saya pun tak larat baca. Saya baca sekaligus, 2-3 hari saya baca, saya tak faham. Saya tak faham. Jadi saya tengok balik, mana penting. Kalau kamu tengok benda tu, yang saya bagi kamu tu, ada setengah tu yang saya dah potong-potong tau. Potong-potong. Benda-benda mengarut sangat saya buang. Ambil yang penting-penting je. Tengok, untuk bagi faham kan. Okay? Kalau kamu dah cerita ni, dia cerita dengan jelas. Ini adalah cerita bukan buku teks kata 5. Ini daripada bank negara. Bank negara yang bagi tahu tentang apakah itu insurans. Apakah itu takaful. Semua ni ada. Tengok-tengoklah lebih kurang kan. Cuma hari ni, kita follow dulu. Kita punya rujukan utama. Iaitu apa? Buku teks lah. Okey, buku teks. Insurans hayat. Tengok, kita pergi kepada insurans hayat dulu. Lebih kurang. Okey. Kalau kamu nak tanya, kamu tanya, tak apa. Hari ni kita buat cek teknik ni, kita panggil cara perbincangan. Tanya. Okey, cakap je. Tak ada masalah. Insurans hayat. Okey, kalau kamu tengok insurans hayat kan, insurans hayat saya baca lebih kurang apa yang ditulis kat buku teks kamu pun ada buku teks tu. Okey, insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurankan. Atau dia ada atau tu, bukan mati saja. Kan? Nampak? Atau yang penting, atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Dalam kontrak tu apa? Kita ambil apa? Kita ambil mungkin cacat, kan? Accident cacat. Nampak? Ingat insurans tadi kita ada bincang sekejap. Kalau kamu tengok tentang insurans motor. Insurans motor, kamu naik kereta, saya bawa kereta, sebelah ada kawan saya. Bawa kereta, accident. Nampak? Accident, insurans motor tu, kenderaan tu, dia hanya cover kenderaan saja tau. Dia tak insurans kan, dia tak cover langsung tentang apa, kemalangan ke apa ke, lantak lah, dia tak peduli. Kecuali, dia ada syarat-syarat, nanti kita bincang, ada syarat dia. Ada sedikit pampasan. Tak banyak mana pun. Sebab tu, kalau orang tu ambil insurans hayat, dia accident, motor dia, insurans motor yang tanggung, dia punya diri dia, cacat ke, patah kaki, putus ke, apa benda ke, kan? Berlaku kemalangan ke, kan? Okay? Ataupun kalau dia ditakdirkan Allah meninggal, maksudnya waris dia akan mendapat pampasan. Nilai dia lebih besar lah, kan? Lebih besar berbanding dengan insurans yang dibagi di bawah akta saja. Okey? Itu contohlah lebih kurang. Insurans hayat. Kematian. Yang begitu tadi. Satu cerita dia. Kalau berlaku kematian. Ini kebanyakan memang dah nama insurans hayat. Memang main dia adalah kematian. Main dia. Nampak? Ada orang dia kira calculate dia punya risiko berdasarkan apa? Kemampuan. Bukan kemampuan berapa banyak dia nak. Contoh, saya, kalau saya Cikgu Man, kalau saya meninggal nanti, saya nak anak saya dapat 2 juta. Kita bukan kira macam tu. Kan? Kita kira apa? Berapa premium yang kita mampu bayar. Nampak? Dia ada calculate pula. Kan? Sebab tu saya adalah perokok tegar. Perokok tegar. Daripada umur saya lebih kurang dekat universiti lah. Sampai 2 tahun lepas. Lama kan? Sampai 2 tahun lepas. Akhirnya saya, Alhamdulillah, Allah bagi saya telah berhenti. Kan? Bila saya dah berhenti ni, insyaAllah saya boleh ambil insurans lah, murah sikit. Kalau bersama dengan perokok, insurans dia kena bayar lebih sikit. Premium. Okay? Baik. Kalau apa mampu, contoh, kalau saya mampu bayar premium tinggi, saya ambil tinggi. Lagi tinggi saya bayar premium, lagi banyak waris saya dapat. Kalau terjadi apa-apa dekat saya. Terjadi apa-apa? Yang pertama, kematian. Yang kedua, yang tadi kita panggil dia cacat. Cacat dia kita tak panggil lah cacat. Tak senonoh kita panggil dia. Kita panggil dia apa? Hilang upaya. Hilang upaya macam tadi lah cerita. Life insurance. Ronaldo ambil life insurance. Tiba-tiba hilang upaya dia. Dia insurance kan. Hilang upaya dia apa? Kaki putus. Accident, kaki putus. Kau. Tak tahu apa juta dia dapat. Tak tahulah. Banyak tu. Kan? Contoh. Hilang upaya. Tangan ke, cedera. Tangan. Kadang-kadang bukan sebab terputus ke apa. Mungkin dia cacat terus. Tak boleh bergerak.
berkenaan dengan saraf, lumpuh, itu. Kan? Ini kita panggil dia hilang upaya, kan? Okey. Ketiga, mungkin akan berlaku penyakit kritikal. Yang ni terpulang kepada masa kita buat perjanjian lah antara kontrak kita lah. Penyakit kritikal macam mana ni? Penyakit kritikal biasanya yang boleh menyebabkan kematian. Yang kita dah insurankan sebelum tu. Kejap lagi kita akan masuk dengan lebih mendalam sedikit lah penyakit-penyakit yang biasanya yang kita boleh insurankan. Apa jadi? Dia tak boleh lah kita dah tahu kita sakit tu, tiba-tiba kita pergi beli insurans untuk melindungi sakit tu. Itu dah tinggi lah dia kira dia. Nampak? Sakit jantung, darah tinggi semua tu, stroke semua tu, itu boleh menyebabkan ni penyakit-penyakit kritikal yang boleh menyebabkan sama ada kematian ataupun hilang upaya. Okey. Jadi kat sini kamu tengok cerita dia. Asal dia benda ni sebenarnya dia soalan dia saya tengok dalam SPM Commodity dia akan bentuk soalan ni lebih kurang macam soalan struktur. Kamu kena isi tempat kosong sikit. Ataupun soalan boleh jadi kat soalan paper 1, objektif. Favorite untuk benda ni adalah soalan objektif. Soalan objektif bahaya. Jaga-jaga. Memang senang ABC boleh hentam, tapi kita kena jaga. Satu soalan tu bawa banyak markah. Sebab dia hanya ada 40 soalan objektif. Okay? Insurance arm. Yang ni yang besar kita nak belajar ni. Tentang insurance arm. Padam, Insurance arm. Okey. Ada berapa jenis insurance arm? Dalam SPM kamu dinyatakan ada 5 insurance arm yang wajib diketahui. Kan? Ada 5 insurance arm yang wajib diketahui. Pertama sekali, paling favorite. Insurance motor. Ada cikgu, insurance motor tu motor ke motosikal? Tak. Semua kenderaan bermotor. Semua kenderaan bermotor wajib diinsurankan, kan? Sebab kita takut apa jadi kemalangan yang disebabkan oleh kenderaan motor tu, dapatlah kita membayar pempasan sama ada dalam bentuk membaiki kerosakan ataupun membayar kerugian kepada orang lain yang terlibat dalam kemalangan tersebut. Okey? Insurans motor, okey. Yang kedua apa? Insurans kebakaran. Insurans kebakaran. Sebenarnya ini insurans kebakaran ni dulu. Sekarang nama dia dah bertukar menjadi insurans, saya tak ingat apa nama insurans dia. Dia ada, sekejap saya tengok. Memang insurans kebakaran ni, Go? Dalam buku teks memang dia letak insurans kebakaran. Tapi sekarang ni benda ni, dia tak favourite dah insurans kebakaran ni. Dia panggil lebih kepada isi rumah. Insurans. Dia panggil lebih kurang macam itulah. Dekat Bank Negara ni yang latest ni dia dah keluarkan benda ni. Dia kita panggil insurans. Maksudnya kebakaran ni dia tak semestinya kebakaran. Mungkin berlaku pokok tumbang, ribut, pipe bocor, banjir. Nampak? Sekarang ni dah macam-macam boleh jadi. Kan? Tak semestinya rumah tu kita insurankan untuk terbakar saja. Dia ada benda lain juga kan. Jadi saya tambah sikit lah lebih kurang untuk pengetahuan kamu lah. Tapi dalam buku teks kamu hanya belajar pasal kebakaran. Kan? Itu takat silibus kamu lah kan. Yang ketiga adalah insurans perubatan. Insurans perubatan dan kesihatan. Ini pun ada beberapa jenis. Salah satu paling favourite sekali yang kita panggil medical card. Medical card. Satu lagi insurans perubatan dengan kesihatan juga kadang-kadang dia termasuk sekali dengan mana tadi? Hayat ni. Dia termasuk sekali. Kan? Cuma dia ada special dia perubatan kesihatan ni. Dia khas untuk apa-apa berlaku kat kamu kalau sakit masuk hospital kamu kena bayar. Kamu kena bayar. Contoh hospital swasta ke kerajaan sekarang kena bayar tinggi. Kan? Jadi macam mana nak cover benda tu? Dia ada insurans yang tolong cover. Tapi kamu kena ingat, semua insurans arm ni bukan dia cover 100%. Dia ada benda yang kita panggil istilah dia. Siapa tak ingat istilah dia? Apa istilah dia? Dia
Deductible. Bahasa Melayu dia panggil apa ni? Muka surat 86 dia panggil deductible. Deductible kan. Bahasa Melayu dia jadi. Benda tu kita panggil dia. Contohlah, saya bagi contoh Contoh insurans motor. Kalau kamu accident, nampak? Kalau kamu accident, contoh kamu accident bukan kamu bawa. Okey, contoh saya insurans. Anak saya bawa kereta. Accident. Gila accident. Teruk accident. Bumper jatuh. Dia punya accident depan. Prak, jatuh bumper. Kereta depan tu calar sikit. Cing. Macam tu. Oi, dia punya gaduh. Hebat betul. Gaduh betul-betul. Gaduh. Nak claim insurans. Pergi buat report polis. Ingat tuan-tuan. Kalau kamu bawa kereta mak kamu. Kan? Dia panggil dia deductible dia adalah paling minimum adalah 400. 400 maksudnya apa? Kamu kena bayar 400 tau. Yang lebih tu baru insurans cover. Kan? Ini bumper jatuh sikit, calar sikit, gaduh bagai nak gerak, nak buat report polis pergi kedai repair 200 je. Kan? Contohlah macam tu kan. Pergi pula, kita buat report, claim insurans. Claim insurans kena bayar 400. Ganga bodoh dua orang. Benda ni yang kita kena tahu. Naik motor, sama kat cerita dia. Jangan main-main naik motor. Kan? Tengok dalam polisi insurans tu. Kan? Siapa beli motor tu? Mak kamu beli, ayah kamu beli. Kamu bawa pergi sekolah. Jaga-jaga. Berlaku kemalangan, calculate dulu. Bincang elok-elok. Bagi tahu kat pakcik tu. Pakcik, saya baru belajar insurans tadi. Kan? Setiap insurans kita ni dia ada nama dia deductible. Mula pakcik tu, datang apa? Deductible. Deductible maksudnya kalau bukan orang yang dalam polisi insurans tu bawa, dia kena bayar sekurang-kurangnya. Kita panggil saman 400. Itu kita bayar saman tu 400 tu. Kan? Okey? Tadi dah patah balik juga dah sampai sini kan? Dah sampai insurans perubatan dan kesihatan. Insurans satu lagi kemalangan diri. Sudah. Apa beza pendatang ni? Insurans kemalangan diri. Insurans hayat. Kemalangan motor. Kemalangan juga. Kena pergi hospital lah ni. Semua ada kait-kait ni. Nampak? Kemalangan motor langgar rumah tu terbakar. Kena hantar pergi hospital. Accident. Kalau orang tu ambil semua kaya dia. Okey, kita tengok contoh. Itu nanti kita fahamlah cerita apa yang dimaksudkan kan insurans kemalangan diri kan. Insurans kemalangan diri ni memberi perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan. Injured sikit, cedera, luka pun boleh cover kalau kita ambil insurans kemalangan diri kan. Kecacatan lagi banyak dapat, hilang upaya kekal lagi banyak dapat, sampai ke kemalangan, sampai kematian lagi banyak dapat insurans tu. Kan? Insurans ini adalah berbeza dengan insurans hayat dan insurans perubatan. Nanti kita tengok kat mana cerita dia. Sebab ada soalan dia bagi tahu ni. Saya tengok dalam buku, ada satu buku dia bagi soalan antara soalan SPM yang dijangkakan untuk topik ni. Dia bagi kotak kosong, dia suruh cerita apa? Dia suruh cari apa? Pembezaan. Apa perbezaan antara hayat, perubatan, kemalangan diri? Setiap satu harga tu. Harga satu. Satu lagi dia punya apa? Risiko pun ada juga. Satu lagi dia punya fokus dia. Mamat ni fokus apa sebenarnya? Engkau ni fokus apa yang sebenarnya fokus? Yang ni apa dia fokus sebenarnya? Kita tengok fokus dia. Nampak? Kan? Dan harga memang kau-kau lah cerita lain tu. Kan? Tapi dia ada apa? Sebab tu dia dah tentukan. Nama dia pun sendiri, dia dah bagi tahu dia punya fokus dia. Ini fokus dia kat kemalangan. Nampak? Insurans hayat ni sebenarnya, kau tengok fokus dia kat mana? Mati. Dia punya fokus utama dia. Insurans perubatan maksudnya apa? Kau kemalangan, kan? Tapi tak mati, masuk hospital. Hospital pula, lama masuk ICU berbulan-bulan, jenuh bayar. Itu dia ada benda-benda tu yang terlibat. Okey? Nanti kita akan masuk bahagian seterusnya nanti. Yang penting sebenarnya dalam matematik ni, kita sentuh sikit-sikit je supaya kamu kena tahu benda ni. Yang penting sekali adalah macam mana nak kira nanti. Okey?
Insurans perjalanan. Yang ini jarang-jarang rakyat Malaysia ambil. Kan? Insurans perjalanan. Jarang-jarang rakyat Malaysia ambil. Tapi hampir semua rakyat Malaysia pernah ambil. Dia tak sedar je. Nampak? Kan? Insurans perjalanan ni semua orang pernah ambil. Tapi dia tak sedar. Contoh, pernah naik bas? Pernah naik bas. Kalau kamu naik bas tu, bas rapid ke apa, kan? Dalam tiket kamu tu semua, dia dah termasuk sedikit insurans perjalanan. Kan? Itu tak nampak sangat. Biasanya kalau kamu naik bas express ambil daripada apa? Kuala Lumpur, Kota Baru. Nampak? Jalan kona berapa jam sampai balik raya kan. Semua tu dalam tu, kalau kamu tengok dalam tiket kamu, dia ada tambah sikit. Berapa sen? 5 sen. Contoh 5 sen tu apa? Insurans perjalanan. Insurans perjalanan maksudnya dia special. Apa-apa berlaku dalam perjalanan, insurans tu akan cover. Paling bodoh sekali. Apakah benda yang paling tak seronok dia cover? Beg hilang. Nampak? Beg hilang. Beg hilang bang. Kan? Turun bas. Bang, beg saya tak ada bang. Beg tak ada. Kan? Sudah. Tapi kamu kena naik dekat tempat yang dia akan buti-buti semua kena ada. Lah. Kan? Beg hilang pun sebenarnya ada. Tapi orang tak pernah claim. Nangis balik. Alamak, beg saya letak kat bawah bas tu. Saya dah letak kat bawah, macam mana boleh hilang, nangis. Balik rumah. Tak tahu baru boleh claim. Pak. Okey, kapal terbang tak ceritalah. Kapal terbang lagi banyak dia punya insurans perjalanan yang kamu kena bayar dalam kapal terbang. Okey, dan ada insurans perjalanan yang khas lagi. Contoh kita nak pergi travel. Kita kena ambil insurans perjalanan ni. Kalau tidak kita susah. Kita pergi negara orang, apa-apa jadi dengan kita tak tahu. Kan? Kalau sakit ke apa, pergi hospital sana, berapa pula nak charge dia? Kan? Contoh saja pergi ke UK, seronok kan, lepas COVID ni pergi UK, orang pergi Mekah, pergi UK. Tak apalah. Kan? Pergi sana sakit. Nah, dia punya bayaran hospital pakai apa? Pound sterling jenuh kali. Tapi sebab dia nak pergi tu, dia ambil insurans perjalanan dan dia ada insurans perubatan. Nampak? Yang cover satu dunia. Syarikat dia ambil tu memang kau-kau. Dia bayar baiknya. Satu dunia boleh cover. Sakit kat mana pun. Kecuali kat tempat tu tak ada perkhidmatan insurans tu. Kan? Jangan kau pergi cover satu dunia. Kau pergi dekat gurun mana Sahara kan. Tiba-tiba kau kena demam. Kan? Kau marah insurans tu. Kat sini macam mana nak claim ni? Tak boleh macam tu lah. Okay? Insurans perjalanan ni, contoh dalam buku teks kamu dia beritahu apa? Insurans perjalanan melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara, laut seperti kematian. Itu memang ada cover. Maksudnya kalau ambil ni, dia punya cover. Kan? Semua orang nak cover kau. Kan? Okay? Seperti kematian, kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja perubatan dan lain-lain kan. Tempoh perlindungan bagi kebanyakan polisi insurans adalah 1 tahun ataupun kurang dari tempoh 1 tahun. Insurans perjalanan ni kita boleh ambil satu perjalanan boleh. Contoh saya nak pergi jalan dekat luar negeri, nak travel seminggu. Saya ambil insurans untuk seminggu. Itu boleh. Okay? Insurans yang berkaitan dengan kamu. Kalau kamu tengok saya ada bagi dekat saya punya link tu, kamu tengok yang ini yang saya wajibkan kamu kalau boleh. Wajibkan kamu pergi klik yang tu baca ataupun print. Yang ini kena print. Insurans berkelompok yang pasal sekolah punya tu. Pergi print tengok. Yang tu ada perjanjian antara Syarikat Takaful Malaysia dengan Kerajaan Malaysia yang diwakili oleh apa? Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan tu mewakili kamu semua. Nampak? Apa jadi dalam perjalanan, pergi sekolah, apa berlaku di sekolah. Kan? Jangan balik sekolah sebelum sampai rumah buka baju uniform. Jangan. Sampai rumah dulu. Kan? Selagi kau pakai uniform tu, kamu dilindungi oleh insurans berkelompok sekolah. Selagi kau pakai uniform. Sebab tu kalau tak nak pakai uniform pun, pakai baju sukan yang ada lambang sekolah tu. Pakai baju tu. Malu pakai baju. Okey, keluar. Pakai. Bawa baju. Pakai baju dalam tu. Pastikan ada lambang sekolah. Menunjukkan kamu adalah pelajar sekolah. Selagi kau pakai itu, kamu dilindungi. Dilindungi oleh insurans tu. Ini sangat penting. Kan? Nampak?
Contoh apa orang nak buat kat saya, kamu nanti kau cakap. Jangan. Orang nak gaduh kat luar, tiba-tiba ada orang kacau kamu. Bang, jangan gaduh dengan saya bang. Saya ada insurans kelompok murid sekolah. Saya punya cerita. Ada insurans. Waris saya, bapak saya. Macam tu kan. Kacau kan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Okey. Insurans berkelompok ni ada dua lah biasanya. Untuk yang kita pentingkan bagi kamu adalah pasal insurans berkelompok kepada murid sekolah. Perlindungan kewangan disediakan kepada murid seperti kematian, lumpuh, kecacatan, elang keseluruhan, polisi dan had perlindungan tertentu. Contoh, Kementerian Pendidikan melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan. Bantuan kerajaan di bawah skim takaful pelajar sekolah Malaysia. Tapi masalahnya kan, dia tak bagi tahu kita pun apa benda tu cover. Dia kena bagi tahulah sebenarnya, kan? Okey. Jom kita tengok contoh soalan. Penat saya cerita ni. Kan? Kita tengok contoh soalan. Nanti kita masuk. Nanti lepas ni dia ada satu-satu belajar. Penting kan? Okey. Kamu ada buku teks tak? Awak? Ada. Ada. Okey, senang sikit lah. Ni. Boleh saya cerita boleh faham sikit-sikit lah. Cerita sebenarnya dia roughly je. Roughly kamu kena tahu lah. Soalan dia saya rasa dalam SPM kamu kalau topik ni tak besar sebenarnya kamu tengok. Topik dia tak besar. Bila topik dia tak besar, kemungkinan soalan dia akan masuk ke dalam soalan objektif. Okey? Bila soalan objektif, dia tak boleh banyak soalan lah. Topik tak besar, maksudnya mungkin satu soalan. Satu soalan insurans, satu soalan cukai. Itu saya target macam tu kan. Okey. Latihan kendiri 3.1. A kan. Dahsyat gak Berdasarkan situasi di bawah, jawab soalan berikut. Okey, saya tulis Dia nampak sikit. Dia soalan dia kalau kamu tengok, soalan dia direct je, senang je boleh jawab, kan? Okey. Tapi ini buku teks. Minggu depan kamu tengok. Saya bagi kamu satu contoh soalan-soalan dalam buku kerja. Okey. Nombor 1. 3.1A kan? Okey. Encik Daud. Alamak, huruf kecil. Okey, halal lah. Membeli satu polisi insuran. Ada S juga bahasa Melayu kan? Untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan daripada syarikat insurans bersatu. Berjumlah 300,000 dengan bayaran bulanan RM100. Ini ayat surat khabar. Ayat. Tulisan saya buruk juga. Tak apalah. Okey. Ayat surat khabar saya panggil. Maksudnya kamu kena, benda ni yang kita belajar sebenarnya. Kita kena faham ayat yang biasa macam ni, macam mana kita nak ambil maklumat berdasarkan matematik. Soalan dia pertama, siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? Jelas, syarikat insurans kita tahu. Siapa? Syarikat insurans bersatu. Senang. Pemegang polisi. Siapa? Encik Daud. Senang. Ini kalau soalan macam ni, senang. Kalau dia bagi soalan kertas 2 pun boleh jawab, objektif lagilah. Berapakah had perlindungan? Kena faham. Had perlindungan. 300,000 adalah had perlindungan. Maksudnya apa? Apa maksud had? Had tu adalah maksimum yang dia boleh dapat. Kan? Maksimum dia itu adalah had perlindungan dia. Okey. Berapakah nilai premium bulanan yang kena bayar bulan-bulan? 100. Nampak? Ini contohlah. Bayar 100 dia boleh lindungi sampai 300,000 tau. Ini contoh Cik Daud ni untunglah dapat insurans syarikat insurans bersatu ni kan. Kalau biasa-biasa payah, kalau 100 dapat 300,000 ni kan. Susah nak dapat. Okey.
Nyatakan risiko dan risiko yang diinsurankan. Risiko dia apa? Kemalangan. Risiko dia adalah terlibat dengan kemalangan. Kalau kamu tulis kemalangan saja, tak betul. Bila kemalangan tadi kan kita jenis insurans. Salah satu jenis insurans itu adalah apa? Kemalangan diri. Itu penting kan? Kemalangan diri maksudnya siapa diri tu? Kalau Encik Daud lah yang insiden. Nampak? Kalau Encik Daud insiden, maksimum dia 300,000. 300,000 maksimum mungkin 300,000 ni mungkin kematian ataupun hilang upaya kekal macam tu, akan dapatlah 300,000. Waris dia akan dapat. Okey? Itu contoh kan. Nombor 2. Oh wow. Nombor 2. Tulisan saya buruk, saya kena repair tulisan saya kan. Baru saya sedar. Sebelum ni saya tulis, saya rasa macam saya cantik je buat. Okey. Nombor 2. Saya try cantikkan sikit kan. Pada suatu hari. Kereta Malaysia telah melanggar sebuah kereta lain. Oh, best. Sebuah kereta lain. Okey. Dalam satu kemalangan. Panjang juga cerita ni. Dalam satu kemalangan. Dan didapati bersalah. Jadi maksudnya bila dia kata ni, nanti saya tulis dulu. Salah akibat kemalangan itu kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk. Dan pemandu yang dilanggar Malaysia mengalami kecederaan patah kaki. Malaysia ingin membuat tuntutan kerosakan. Buat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta. Serta kos rawatan. Kecederaan pemandu. Tersebut. Okey. Berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Malaysia kepada syarikat insurannya jika dia menginsurkan kereta di bawah polisi pihak ketiga. Third party. Jaga-jaga. Kamu nanti ada kenderaan semua kena ingat. Okey. Nak beli first party ke, comprehensive ke, nak beli apa? Third party. Jangan pilih yang murah saja. Kena tengok, kena calculate dia punya risiko sama kan. Saya sebenarnya dulu saya pun tak tahu. Saya sebenarnya dulu saya bawa kereta, saya beli insurans, okey dah dapat insurans, dapat road tax. Tu dapat road tax je beli insurans pun. Kalau jadi kemalangan selamat kot, tak dapat bayar, tak payah bayar orang punya kereta kan. Okey, sebenarnya kamu kena ingat. Sekarang ni saya dah tahu, bila saya dah tahu, saya semenjak syllabus kamu saya study sikit, saya tengok, banyak benda boleh buat.
Kan? Jadi apa saya buat? Kan? Kereta saya tu, setiap kali saya ambil insurans, saya dah banyak kali dah gunakan insurans saya. Contoh, benda yang paling tak seronok sekali kan. Habis minyak tengah highway. Kan? Habis minyak tengah highway. Dulu, bodoh. Kan? Berhenti keluar tahan motor. Bang. Tumpang bang. Apa? Nak pergi beli stesen minyak, jap, beli minyak. Beli minyak. Nak pergi stesen minyak, beli minyak. Nampak? Kan? Dulu. Sekarang dah pandai. Kan? Aku bayar insurans mahal lah kereta aku. Kan? Setiap setahun beli insurans 1,000 lebih. Kan? Minyak habis. Call tow truck. Call tow truck. Hello. Kereta saya breakdown lah. Oh, cerita. Breakdown. Kat mana? Tak boleh jalan. Dekat mana? Highway. Highway mana? Duke. Oh, dekat highway Duke. Okey, cik nak pergi mana? Tak tahu lah. Tak tahu tengoklah. Saya ingat saya nak balik rumah. Situ satu lagi ayat. Kena ingat. Kan? Kena ingat benda penting ni. Itu. Kalau kamu panggil tow truck, datang kamu breakdown, pancit tayar ke, kereta rosak ke apa, kamu kena tahu kereta kamu rosak. Habis minyak ke apa, kamu kena tahu. Pasal apa kereta kamu rosak. Kalau memang rosak teruk, hantar bengkel terus. Ingat kalau kamu hantar bengkel terus, kan, sekali tu je. Lepas tu kalau contoh bengkel tu tak syok, dia tak boleh buat. Kamu kena panggil tow truck pula, bawa daripada bengkel tu ke bengkel lain. Yang tu kamu kena bayar. Itu penting. Kan? Sebab tu saya banyak kali bila saya dah tahu apa saya buat. Minyak habis ke apa ke, saya akan buat apa? Saya akan panggil tow truck, hantar kereta saya balik rumah. Pandai tak? Sebab apa? Dalam kereta saya ada anak bini saya semua. Nampak? Kalau saya bawa pergi stesen minyak, isi minyak, tak best lah, tak apa. Kan? Takut jadi apa? Saya rasa macam minyak habis. Takut tiba-tiba fuel pump rosak, tak tahu. Nampak? Kan? Jadi saya jom tow truck. Naik tow truck, anak saya suka naik tow truck. Dah banyak kali naik tow truck. Kan? Sampai rumah penat, tidur dulu apa benda semua. Esok pagi call tow truck lagi sekali. Call tow truck. Breakdown bang. Kat mana? Kat rumah. Nak pergi mana? Nak pergi bengkel. Baru nak pergi bengkel. Dari rumah pergi bengkel boleh. Nampak? Dia cover lagi. Sebab tadi daripada jalan breakdown balik rumah. Dia cover. Tow truck tercover. Daripada rumah nak pergi bengkel, dia cover lagi. Kan? Semua free. Kan? Pancit tayar. Lepas ni kalau mak kamu tepi jalan, kat KL lah, kau jangan pula kau balik kampung tadi. Kan? Tiba-tiba jalan biasa. Dekat hutan getah. Kan? Pancit tayar. Mak, pancit tayar tak payah. Cikgu Mak kata call tow truck. Kau jangan main-main. Kan? Kalau kat dua bandar, telefon, tow truck bila sampai? Esok bang. Esok sampai. Kau nak tidur dalam hutan kelapa sawit, jangan main-main cerita dia. Kan? Kalau dalam KL ni, pancit tayar mana-mana pun, kalau sekejap je tempat tu, kamu call je tow truck. Dia datang ambil, sekejap dia angkut. Nak hantar mana bang? Nak hantar mana? Kedai tayar. Jom kedai tayar. Nampak? Kan? Free of charge. Tak payah penat-penat. Buka, jack apa semua, berpeluh-peluh, tak payah. Kan? Terus. Lepas tu saya kadang-kadang tak faham bila saya tengok tepi jalan ada orang kan. Oh, gila kan. Betul-betul punggah barang dalam kereta dia. Semua keluarkan nak ambil tayar spare. Tak payah. Ingat, kita bayar insurans. Kan? Kalau kita sangkut di tengah jalan, walaupun kereta kita tayar pecah, itu adalah satu kemalangan bukan disengajakan. Dan benda itu menyebabkan kereta kita tak dapat bergerak. Nampak? Tak dapat bergerak. Kan? Kalau orang tu datang tanya, macam mana tayar pecah, tak ada tayar spare? Ada tayar spare, lama tak pakai. Tayar spare pun rasa angin tak ada. Kau cakap je. Itu contohlah kalau berlaku kan. Beritahu, ni cerita patah balik. Pada satu hari, kereta Malaysia telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan didapati bersalah. Okey, dalam sistem kerajaan undang-undang kita ni, saya dah 2 kali accident. Kan, tak boleh buat apa. Kan? Undang-undang dia senang aja. Simple je. Polis tu pergi jumpa dia, dia tanya, siapa langgar siapa? Siapa kat belakang? Saya kat belakang. Kenapa kamu langgar dia? Dia break emergency tiba-tiba. Kan? Bagilah alasan macam mana pun. Siapa langgar tetap salah. Siapa langgar tetap salah. Langgar belakang. Lepas tu kalau nak langgar agak-agak belakang, lari sikit sengit kan. Ada pula style macam tu kan. Sengit kan. Maksudnya, kalau kita langgar belakang, confirm kita bersalah.
Bersalah bukan bersalah jenayah, tak ada. Kita bersalah dari segi kemalangan. Maksudnya kita kena bayar saman lah dekat polis tu. Kan? Okey, saman dia 400 kan? Malaysia kan? Akibat kemalangan itu kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk. Yang ni pun kena jaga. Sebab tu kamu tengok kadang-kadang ada setengah orang, pakcik-pakcik ni, dia bawa kereta potong saga. Mesti selalu dia elak jauh sikit. Kenapa? Jangan bermain. Kalau berlaku kemalangan, mesti duduk kat depan kamu, kan? Nilai dulu kereta dia berapa. Insurans kita 15,000 je cover. Kalau kita terlanggar dia terbit emergency ke, dia terlanggar depan, kita pun terlanggar dia, kita tetap bersalah. Kan? Insurans kita kena pakai untuk cover dia. Nampak? Kalau dia berhati perut tak ada masalah, dia pakai insurans dia besar. Jadi boleh kautim, boleh kata, okey tak apalah bang, pakai insurans saya lah, cover kereta saya dengan kereta abang sekali. Abang tak sengaja tak apa. Cuma abang bayar saman untuk saya. 400 abang tolong bayar. Macam tu. Ada setengah orang boleh macam tu. Saya banyak kereta, saya terima kasih gila. Sebab apa? Saya tengok dia punya langgar kereta dia. Ini kalau kena bayar berapa puluh ribu. Insurans saya berapa aja. Nampak? Berapa saja insurans saya? 15,000. Lalas bayar kereta dia, kereta saya habis. Kena repair sendiri. Nampak? Kan? Sebab tu bawa relax kan? Tak payah race kamu ni. Kalau nak race senang, boleh, tak ada masalah. Kita pergi Sepang. Kita ada Sepang. Formula 1 dah tak ada. Setiap minggu boleh pergi sana. Kan? Okey? Mengalami kerosakan teruk dan pernah dilanggar yang pemandu yang dilanggar Malaysia mengalami kecederaan patah kaki. Malaysia ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua belah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Yang ini satu lagi. Nampak? Kalau kita didapati bersalah, pemandu yang kita langgar tu mengalami apa? Kecederaan. Dia boleh memfailkan tuntutan pada kita. Memfailkan tuntutan apa? Tuntutan untuk bayar dia punya kecederaan. Nampak? Dia boleh filekan tuntutan. Dapat tak dapat tentu. Saya pun pernah agak accident. Saya file. Orang yang langgar kereta saya tu, kan, saya charge. Saya charge anak saya trauma lah dalam kereta. Saya charge tak dapat. Tak dapat apa pun. Aduh, geram betul. Tahu kenapa? Budak tu tak ada lesen. Aduh. Okey? Jadi kita tengok soalan ni. Malaysia ingin membuat tuntutan keras. Okey dah. Berdasarkan senario, dia insurans kereta bawah polisi pihak ketiga. Apa polisi pihak ketiga? Ada berapa jenis polisi ni? Biasanya dia ada 4. Insurans motor. Insurans motor ada 4. Insurans am tadi ada 5. Insurans motor ada 4. Ada 4. Yang pertama akta je. Akta ni maksudnya macam ni cerita dia. Maksudnya dilenggi di bawah akta saja. Insurans tak ada. Dia tak ada insurans. Okey? Maksudnya dia bawa kereta tak ada insurans. Kacau cerita dia. Kan? Tapi adakah dia kalau accident tak dapat apa-apa? Tak. Pihak ketiga mungkin ada. Dia lindungi. Kan? Kalau dia ada insurans dia. Okey? Kan? Contoh tapi dia ada road tax. Dia ada road tax. Boleh ada insurans tak ada. Road tax ada. Saya pun tak faham. Tak apa, nanti kita tengok cerita akta . Okey. Akta yang kedua apa? Pihak ketiga. Yang ni yang Melissa ambil ni. Melissa ambil pihak ketiga, kemudian apa? Pihak ketiga dia tambah. Pihak ketiga dia tambah apa? Kebakaran. Kalau berlaku kebakaran ataupun apa? Theft. Kecurian. Kemudian komprehensif. Yang ni paling best ni. Komprehensif. Okey. Kalau kamu beli kereta dengan bank, utang bank. Sebab tu bank, masih kereta tu bayar loan bank, dia wajibkan kita ambil komprehensif. Dia tak bagi benda ni semua. Insurans ni biasanya orang yang dah habis bayar kereta. Bila dia dah habis bayar kereta, dia nak jimatkan duit bayar insurans dia, sebenarnya dia ambil pihak ketiga ataupun pihak ketiga kebakaran kecurian untuk jimatkan duit. Okey? Sebenarnya kalau bagi tahu kamu, insurans ni semua dia berdasarkan harga kereta kita. Kan? Bila kita ambil pihak ketiga, masa kita ambil pihak ketiga, kereta kita dah habis bayar, dah pakai 5-6 tahun dah. Masa tu harga kereta kita boleh
ambil juga. Contoh kita nak ambil juga, ambil lebih sikit, pihak ketiga ada kebakaran, kecurian ke, kan? Ataupun ambil komprehensif, insured kan jangan tinggi. Kan? Sebab bahaya. Pihak ketiga ni bahaya. Kenapa pihak ketiga ni bahaya? Kan? Pihak ketiga ni dia hanya cover apa? Liability. Pihak ketiga dia hanya cover yang pertama liability kepada pihak ketiga. Pihak ketiga akibat apa? Akibat kecederaan, okey, dan kematian. Kecederaan kematian yang pertama. Okey. Kemudian kedua dia apa? Kerugian terhadap harta benda. Kerugian terhadap harta benda. Pihak ketiga. Pihak ketiga. Pihak ketiga tu siapa? Tu tanya pula. Pihak ketiga tu siapa? Okey. Orang yang kita adalah pemegang polisi. Kan? Kemudian siapa? Yang kedua, syarikat insurans. Yang ketiga, orang yang kita langgar. Itu orang yang kita panggil dia orang yang ketiga. Ini pun ada salah faham banyak. Kan? Ada salah faham. Contohnya, saya langgar satu kereta, kereta tu langgar kereta lain. Nampak? Kan? 15 tahun ke bawah je. Ya. Komprehensif tu biasanya untuk kereta berumur 15 tahun ke bawah saja. Sebab apa? Kan? Bila kereta tu dah lebih umur 15 tahun, kereta tu terlalu banyak risiko. Jadi komprehensif tak nak cover. Aku tak nak cover. Kau bayar aku sikit, kan? Kereta kau senang rosak, bahaya. Contoh macam insurans hayat. Insurans hayat, orang tua umur 93 tahun baru nak ambil. Kan? Berapa dia nak bayar? Jenuh bayar. Kan? Baru nak ambil. Kan? Dia risiko dia tinggi. Anytime dia boleh kiong. Okey? Contoh. Yang contoh cerita dia kan, komprehensif dia. Nanti kita akan tengok cerita pasal insurans motor komersial dengan mendalam lagi dalam bahagian insurans motor kan. Okey? Jadi soalan dia apa? Dia kata apa soalan dia? Berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang dibuat oleh Belisa kepada syarikat insurans. Jika dia menginsurans kereta di bawah polisi pihak ketiga. Apa dia boleh buat? Ni? Nampak? Kecederaan. Kecederaan. Siapa yang cedera ni? Orang ketiga. Kan? Kos rawatan kecederaan dan kerugian. Dari segi apa kerugian dia? Kerugian dia maksudnya kerugian terhadap pihak ketiga, kereta dia rosak lah. Kan? Insurans yang Melissa ambil tu akan pergi bayar kos repair kereta dia. Bukan kereta dia, kereta pihak ketiga tu saja. Kan? Okey? Dan kecederaan orang pihak ketiga, dia akan bayar kos-kos berdasarkan apa? Perubatan. Perubatan. Pampasan sikit lah. Kos perubatan berapa masuk hospital ke apa semua dia akan cover. Okey? Tapi kalau luka-luka sikit tak payah. Dia kira kos perubatan ni biasa kalau masuk hospital je. Dia cover. Okey? Jadi kalau ini pihak ketiga cerita dia. Apa jadi dengan Malaysia? Malaysia kena tanggung sendiri. Kereta dia yang langgar tu, yang rosak tu, dia kena repair sendiri. Dia kena bayar sendiri. Semuanya dia kena bayar sendiri. Kan? Sebab tu jaga-jaga kalau kamu bawa kereta, contoh bawa motor kan, saya motor pergi sekolah motor kan. Motor kamu tanya ayah kamu, ayah, motor ni insurannya pakai insurans apa? Tanya betul. Kan? Kalau insurans pihak ketiga, jaga-jagalah. Kan? Motor tu sayang. Bukan senang nak dapat. Nanti kalau rosak nanti orang yang kita langgar tu mungkin insurans cover. Motor kita ni tak ada, ayah tak bagi dah. Kan? Jaga-jaga dulu. Kan? Bawa relax-relax kan. Kalau boleh bawa lah 20 km sejam je. Kan? Hari ni start motor, esok sampai sekolah. Okey? Kita tengok. Kalau komprehensif macam mana? Kalau komprehensif apa yang hebat sangat ni? Komprehensif ni, okay, dia cover diri sendiri.
Dua-dua benda ni kecederaan ke apa semua ni untuk kita pun dia cover. Untuk kita. Kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Kalau hilang kereta, komprehensif cover. Dia hilang. Cover kan? Boleh daftar pemandu kedua, cikgu. Ya, betul. Bukan pemandu kedua. Banyak pemandu boleh. Tapi free 2 orang. Kan? Pemandu kedua free 2 orang. Maksudnya masa buat insurans tu, pemandu pertama tuan punya, pemandu kedua free. Nak tambah seorang lagi? Boleh? Kena bayar. Dia kena tambah sikit. Dia kena bayar kan? Okey, pemandu lebih sikit. Boleh sampai 4 orang. Cuma kalau kamu beli kenderaan bermotor ni, dinasihatkan pada kamu. Paling hebat pun yang bawa kereta kamu 3 pihak saja. Jangan lebih. Kamu nanti satu hari nanti kamu kahwin ke, satu hari nanti kamu ada suami. Ada isteri. Okey, kamu bawa kereta tu, isteri kamu bawa. Seorang lagi siapa? Mungkin anak sulung kamu akan bawa. Cukup. Jangan lebih. Jangan lebih, bahaya. Sebab apa? Cara pemanduan. Teknik pemanduan, setiap manusia ni, macam mana kita belajar sekolah mandu sama pun, lulus markah sama pun, teknik pemanduan berbeza. Kan? Emosi berbeza. Kan? Rakyat Malaysia paling bahaya sekali bila pegang steering. Dahsyat. Dia boleh tiba-tiba masuk roh Lewis Hamilton dalam tu. Tekan habis. Kan? Meter tak naik pun. Dia punya rasa je lebih. Kan? Okey. Itu yang bahaya tu. Okey, bahaya kan? Dia jaga. Okey. Kita masuk seterusnya kat sini. Soalan seterusnya. Bahagian seterusnya. Okey. MyV kan? Gila. Saya dulu memang benci juga MyV ni. Benci. Tapi sebenarnya bukan salah dia. Salah siapa? Siapa yang bawa dia? Kan? Siapa yang bawa dia? Okey? Sebab kalau saya tengok dulu saya geram juga MyV ni, gila. Dulu zaman saya bukan MyV tau. Zaman saya bukan MyV, zaman saya kancil. Kau tak tengok dia punya kancil, dia boleh cilok lagi hebat zaman dululah. Sekarang dah kurang dah kancil, mungkin dah kena sembelih banyak. Tukar pula abang dia MyV. Okey? Dia bawa MyV. Tak, bukan salah MyV. Saya sebenarnya kalau di Malaysia ni kan, kalau nak beli kereta sebenarnya, tak tahulah benda ni. Nanti orang kata saya elan pula kan. Kalau boleh lah kan, antara kereta buatan Malaysia, sebenarnya saya lebih prefer kepada Proton. Kan? Memang kalau kau sebut Proton, orang dengar kau cakap apa? Proton. Macam tu kan. Sebab Proton ni sebenarnya dia lebih secure dari segi keselamatan, semua dia banyak safety dia. Kan? Berdasarkan apa? Berdasarkan harga. Harga kan? Sebab tu kadang-kadang sekarang ni banyak masalah berlaku. Ramai pelajar yang masuk universiti, lulusan universiti, baru lulus universiti, dah dapat beli kereta, ambil kereta MyV baru, ambil kereta Ativa, pergi ambil Ativa, kerja belum tentu lagi. Jaga-jaga. Sebab kosnya tinggi. Okey? Sebab saya bukan anti Perodor, bukan anti MyV kan. Cuma saya bagi pendapat berdasarkan pengalaman saya sendiri, sebab saya memang daripada dulu saya patriotik lebih sikit kan. Jadi saya lebih kepada Proton. Kan? Dengan teknologi semualah. Okey? Tapi kalau boleh beli kereta dahsyat sikitlah. Up sikit. Kereta yang kamu pergi dua-dua kedai ni, kalau pergi kedai dua-dua, lepas kamu grad nanti kamu akan pergi 2 kedai ni. Kan? Dan kamu akan pergi 2 kedai ni setiap minggu, lagi hebat setiap hari. Selepas sebulan baru beli kereta. Iaitu kedai Toyota dan kedai Honda. Saya dulu tempek muka ni kan, dekat cermin tau. Pak dekat tu. Tengok. Cantik. Kan? Bila dah boleh beli. Nanti bila kerja dapat gaji nak try lah beli. Sampai sekarang tak beli. Sampai sekarang. Sebab bila tengok harga dia, tak jadi. Kan? Tapi akhirnya saya berjaya beli kepada isteri saya. Okey, sambung. Saya tak pakai. Saya Proton. Ya, Nadirah. Ya.
Kalau kita naik taksi kan, kita pihak ketiga kan. Okey. Lepas tu kalau taksi tu accident, kita lepas tu yang kena bayar insurans taksi tu kita. Yang kena tanggung kita punya insurans ke taksi tu punya? Taksi Okey, yang tanggung kita. Taksi Okey. Taksi tanggung kita under pihak ketiga. Taksi dia lain. Dia kenderaan awam ni, kenderaan awam, taksi yang merah putih tu. Bukan Grab Nanti Grab itu cerita kemudian. Yang tu benda baru. Grab apa semua tu cerita kemudian. My Car semua. Kita ambil taksi dulu. Taksi, bas semua, dia ada insurans dia sendiri tau. Dia ada insurans lain yang cover penumpang. Sebab tu dia selamat sikit kalau naik taksi. Walaupun kamu tengok taksi tu pakcik dia, taksi dia ni selamat kena macam nak roboh ke, tak apa. Kau jangan risau. Dia ada insurans special. Kan? Sebab apa? Bila nama kenderaan pengangkutan penumpang ni, dia kena ambil special. Insurans dia lain daripada insurans biasa. Dia insurans dia lain daripada insurans biasa. Dia akan cover penumpang. Apa-apa jadi kat kamu, contohlah kita cerita. Tak payah kemalangan. Rompakan. Rompakan. Kamu naik taksi. Kan? Tiba-tiba ada orang tahan taksi. Orang tahan taksi, rompak taksi tu. Dengan kokoh habis semua. Kamu boleh claim. Kalau taksi. Nampak? Cuma saya tak faham kenapa satu yang mungkin yang ini mungkin yang mana tengok rakaman saya ni menteri-menteri apa semua. Menteri-menteri pula. Kan? Kalau boleh taksi kita ni kena wajibkan ada kamera. Luar negara taksi semua ada kamera. Kamera dalam, kamera luar. Semua. Syarikat-syarikat bas-bas semua. Bas rapid apa semua dia ada insurans khas kepada penumpang. Okey. Boleh Nazira? Okey. Jadi kalau berlaku apa-apa, insurans kereta taksi tu memang dah cover dah. Satu lagi. Lepas tu insurans penumpang ni lagi ada cover lagi. Kalau terjadi apa-apa kau ada penumpang. Itu beza dia. Sebab tu taksi dia mahal sikit. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. Okey. Ada apa soalan lagi terus? Kenderaan motor ni memang best. Kalau kita bincang tak habis cerita dia. Kan? Kenderaan motor ni takaful apa-apa. Macam mana cerita dia, macam mana nak beli apa insurans, nak pilih yang mana, syarikat mana. Kan? Nanti kamu boleh consult ayah kamu lah tengok, bagi tahu kan kalau boleh daftar apa ni? MyAG. Daftar MyAG kita boleh pergi tengoklah cerita-cerita kan. Okay, saya tengok apa dia punya soalan dia. Okey, tak ada apa kot. Boleh kita sambung seterusnya? Boleh. Okey. Kita masuk kepada 3.1b. 3b. Soalan 3.1b muka surat berapa ni? Surat berapa ni siapa? 84 dengan 85. 84. Okey. Jumpa. Yang ni yang banyak pengiraan dah, betul tak? Bahagian ni yang banyak pengiraan tu. Okey. Tengok. Jadual di bawah menunjukkan nombor 1 kan? Jadual di bawah menunjukkan sebahagian daripada faedah bagi insurans kemalangan diri yang ditawarkan oleh syarikat insurans RST. Kan? RST jap. Yang ni saya share tengok. Kamu ada tengok
Okey, dia nampak buku teks saya tu kan? Boleh. Itulah buku teks saya, bagi tahu buku teks online saja, nak beli tak apa? Dapat boleh nampak. Okey, jap kita tengok muka surat berapa ni, 80. Oh, jauh lagi. Perubahan. Wih. Tarik sini. Metrik. Dah banyak kita belajar punya kan. Tak sangka, alhamdulillah. Risau juga ni. Saya rasa macam exam kamu macam dah dekat sangat. Aduh. Ni. 3.1B boleh? Nampak? Macam mana saya nak besarkan ni? Okey, tambah. Okey. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian faedah bagi insurans kemalangan diri yang ada gambar saya kacau pula sini. Okey. Yang ditawarkan oleh syarikat insurans kemalangan diri, ditawarkan syarikat insurans RST kan. Okey, pertama, faedah kematian akibat kemalangan 100,000, hilang upaya kekal 200. Wow. Hilang upaya menyeluruh 200, hilang upaya kekal 150,000. Okey. Premium dia kelas 1 2 3 6 4 7 5 10 65 40. Okey. Pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan bayaran premium bagi pekerjaan kelas 3 lebih tinggi kan berbanding dengan kelas 1 dan 2? Okey. Macam mana kita jawab soalan ni? Kadang-kadang kita tengok soalan dia, dia jadi susah ke mana tau. Dia tanya banyak benda. Kan? Dia bagi kotak-kotak ni banyak. Kan? Tapi dia ada benda yang dijelaskan tu sikit bawah tu. Nampak? Kelas 1, pekerja dalam industri tidak berbahaya. Nampak? Yang penting dia kat bawah tu, bintang-bintang tu. Yang tu benda penting dia. Yang kita pergi carilah nombor-nombor ni. Ni mahal. Ni murah. Macam-macam tengok. Yang bawah tu, kelas 1, 2, 3 tu kena baca betul-betul. Kelas 1, 2, 3. Kelas 1, saya boleh highlight ke? Oh, ya ke? Boleh. Tak pernah buat ni. Kan? Pekerjaan dalam industri tidak berbahaya dan bekerja di dalam pejabat. Oh, tak ada risiko dia kurang lah. Kan? Kurang maksudnya jarang pejabat untuh. Pekerja melibatkan tugas-tugas bukan manual dalam industri supaya bahaya. Tugas-tugas bukan manual dalam industri. Apa maksud tugas-tugas bukan manual? Maksudnya dibuat secara automatik. Kan? Menggunakan mesin walaupun industri itu separa bahaya. Contoh kat kilang-kilang ada mesin-mesin kan. Mesin-mesin itu boleh menyebabkan ada pergerakan, ada potong-pemotong ke apa. Tapi yang lakukan dia apa? Mesin. Yang lakukan semua secara automatik. Pekerja tu buat apa? Pekerja tu jaga switch. Dia jaga ada komputer, depan dia jaga switch. Gerak. Okey, buat apa? Masuk data. Kan? Banyak nak buat. Itu kerja dia. Jadi dia tergolong daripada kelas 2. Yang saya cerita ni sebenarnya, mungkin dalam exam kamu, dia tak bagi macam ni cerita dia. Dia bagi keadaan masa dalam industri tu. Dia boleh ubah benda ni. Okey. Yang ketiga, pekerjaan ketiga. Pekerjaan melibatkan tugas-tugas manual, nampak? Tugas-tugas manual dan penggunaan peralatan atau mesin jentera. Manual maksudnya apa? Orang tu kena buat sendiri. Dia bawa jentera berat. Jentera berat macam cerita Didi tu. Jentera berat. Sebab tu jentera berat gaji dia lebih sikit. Dia kena bayar insurans tinggi sikit. Contoh jentera berat. Lepas tu mesin-mesin. Contoh yang apa? Kren-kren atas bangunan tinggi tu. Antara kerja ni, kerjaan ni. Kren-kren atas bangunan tinggi tu, kita bayar insurans lebih tinggi. Melibatkan apa? Kontraktor apa? Tukang-tukang dalam apa?
pembuatan kondominium ke apa benda tu. Kan? Semua kos tinggi. Benda tu. Okey, lombong, industri perlombongan. Kan? Perlombongan yang kena turun bawah tu. Semua. Itu kena bayar tinggi lah. Kan? Jadi, soalan dia simple. Jawapan apa pendek je cerita dia. Pada pendapat anda. Bila soalan dia cerita pasal pendapat anda, kau jawab je takut apa. Salah pun tak apa. Asalkan pendapat kamu dikira. Logik. Cuma markah menentukan sama ada kamu dapat markah penuh ataupun tidak. Itu saja. Kan? Tak jawab kosong. Bagi pendapat kamu tak sama dengan skema. Tak apa. Asalkan pendapat kamu berdasarkan pengetahuan yang kamu ada. Okey? Menyebabkan bayaran premium bagi pekerjaan kelas 3 lebih tinggi. Ada pelajar bagi tahu, cikgu macam mana cerita ni? Dia bagi tahu mungkin dia melibatkan pekerjaan yang bahaya. Dia bagi tahu. Dia faham dari segi bahaya. Kan? Sebenarnya perkataan dia yang penting adalah yang kita belajar dalam topik insurans ni pasal apa? Risiko. Risiko. Risiko tu apa? Risiko lebih tinggi. Nampak? Bila risiko dia lebih tinggi, maka insurans dia pun lebih tinggi. Sebab insurans dia akan mengambil alih tugas untuk menanggung lebih banyak risiko. Yang kurang risiko, insurans tu akan ambil alih sikit, dia bayar sikit. Lagi banyak risiko, lagi banyaklah ambil alih. Jawapan kita adalah dia kata apa? Kita panggil apa? Lebih tinggi apa? Lebih tinggi risiko. Itu kelas ketiga. Kan? Bayaran premium lebih tinggi bagi kelas ketiga disebabkan oleh apa? Risiko kelas ketiga adalah lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan kelas kedua. Boleh ya? Okey. Tengok soalan nombor 2. Wah. Kamu dah sampai sini ke? Yang dah belajar? Oh, dah habis topik ni? Dahsyat. Saya dah masuk cukai dah, cikgu. Engkau memang hebat, Ishraq, kan? Oh, masuk cukai dah. Kan? Laju sangat. Kawan-kawan kau tak masuk lagi. Ramai topik tak masuk lagi. Sebab kelas bersemuka belum. Kalau kelas bersemuka, laju. Kelas bersemuka saya rasa laju. Cuma bila kelas menyebabkan kelas biasa ni dia, kelas online ni dia tak laju sangat dah. Dia slow sikit. Kan? Cuma yang melaju tu kadang-kadang dia bagi kerja je banyak. Betul tak? Kan? Dapat topik ni, okey, kamu buat ni. Yang syok tu kan. Okey. Kita tengok terus soalan yang kedua. Saya tengok kertas lagi. Ni. Jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan per 1000. Nilai muka. Insurans hayat. Boleh baharu yang ditawarkan oleh syarikat insurans. Sudah. Apa benda pula ni? Kan? Insurans syarikat. Dia kata apa? Premium tahunan per RM1,000, nilai muka insurans hayat boleh baharu. Ini maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris saya lebih senang. Benda ni boleh renew. Boleh renew. Okay? Jadi maksudnya kita risiko kita, kalau kita rasa macam contoh tadi saya bagi contoh kan. Masa saya isap okok, saya pergi beli insurans, mungkin mahal. Kena bayar. Tiba-tiba saya dah berhenti. Dan saya pergi jumpa doktor dah sahkan saya memang dah berhenti. Kan? Sebab dia tak nampak dah rokok kat paru-paru saya. Contoh, kan? Dapat surat. Jadi saya boleh pergi renew, boleh adjust balik insurans saya, kan? Untuk mendapat premium yang kurang, kan? Kalau ada dalam kontrak tu, kalau ada kontrak kata memang tak boleh buat, tak boleh. Tak boleh buat apa? Tak buat macam mana? Okey. Dia bagi tahu situ, dengan nilai muka sebanyak 120,000, hitung premium tahunan. Tahunan bagi seorang lelaki berumur 29 tahun yang merokok dan tidak merokok. Wow. Okey, kita tutup kejap share. Kita pergi whiteboard, kita tengok. Jom kita kira. Okey, then okey, 3.1B, nombor 2. Okey. Bila dia bagi cerita ni, dia suruh hitung premium. Ada formula untuk hitung premium. Kamu kena apa? Formula ni dia bagi dalam exam, formula ni diberi, iaitu
premium sama dengan nilai muka. Nilai muka polisi. Per dengan RMX. RMX tu apa? Sekejap kita tengok. Aku bendakah RMX kan? Okay. Darab dengan kadar premium. Kadar premium per RMX. Oh, saya ingat aku tulis formula tu. Okey. Yang jelas kan, yang jelas sekali dekat sini dia bagi tahu kat situ adalah nilai muka polisi. Nilai muka polisi tu jelas. Kan? Berapa nilai muka polisi? Kan tengok dia kata dengan nilai muka sebanyak 120,000. Nilai muka sebanyak 120,000. 120,000. Okey. Per RMX. Macam mana kita nak kira RMX? Yang ni yang penting kan RMX. Okey. RMX tu adalah apa? Seribu kan? Mana? Kadar premium tahunan. Ada aku cari kat atas dia tulis 1,000. Okey. Yang ini pula kita kena kira kadar premium dia, kita kena kira ambil dia punya apa? 100 berapa? 120,000. $120,000 tolak dengan 1,000 per dengan betul ke saya kira ni? Cikgu mana tolak itu dia bahagi. Bahagi ke? Tak ada, bukan tolak Bukan, dia bahagi. 100 bagi 1,000. Bagi 1,000 bersedar dengan RM2.12. Okey. Saya silap kira. Saya confuse dengan apa? Kenderaan motor lagi. Sorry. Kadar premium ni ambil kat table, betul tak? Kadar premium ambil dekat table tu. Dekat jadual. Dekat jadual, betul. Yang ni dah betul saya buat ni. 120,000 bagi 1,000 betul. Nak darab ni kena darab dengan dia punya jadual tu, dengan table kita tu. Kan? Okey, table kita dia bagi apa ni? Umur dia yang pertama A 29 tahun. 29 tahun bukan perokok. Lelaki. Kan? Bukan perokok maksudnya 2.12. Kejap. Bukan Betul ke? Betul lah cikgu. Betul? 2.12. Okey, cuba tekan kalkulator dapat apa? RM254.40. 2 RM 254 ringgit 40 sen. 40 sen. Betul jawapan dia? Betul. Betul. Lega. Okey. Yang kedua apa? Dia kata apa? Kalau dia yang ini kejap. Yang ini bukan perokok, betul? Bukan perokok. Kalau saya tengok ke perokok 2.12. Kalau dia perokok, premium dia adalah sama dengan nilai muka dia 120,000 per dengan 1,000. Darab dengan berapa? 29 tahun umur. 2.75 lagi tinggi kena bayar. 2.75. Kita akan dapat kat sini berapa? RM 330. 330. Jadi kamu tengok dia benda ni dalam jadual tu dia bagi dah. Kalau kita bukan perokok berapa, merokok berapa, kan? Lelaki lain, perempuan lain. Perempuan dia lebih rendah sedikit. Risiko dia berbanding dengan lelaki. Itu memang jangan bertikai lah, susah. Bertikai ada orang kata suami saya duduk rumah je.
Kan? Saya yang kerja. Banyak nak cerita dia. Kan? Afiq sikit je. Contoh kat sini kan. Sebab tu kalau yang perempuan tu pun sama kat cerita dia. Kita ambil premium dia. Perempuan untuk perempuan merokok. Untuk perempuan yang merokok sama dengan 120,000 per dengan 1000. Kemudian darab dengan dia punya rate dia. Dia punya rate dia. Umur 30 tahun. Umur 30 tahun yang merokok dulu. 30 tahun perempuan perokok 1.46. Kan? RM 1.4. Berapa dapat? Saban? 145 RM175. 20 sen. 20 sen. Okey? Ini samalah kalau cuma nak bagi tahu kamu formula ni. Saya nak cerita kamu, saya pun lupa formula tu. Formula dia adalah nilai muka bahagi dengan dia punya apa? Premium tahunan. Dan premium tahunan per berapa? Kan? 1000. Ini kadar ni kita ambil dekat table. Biasanya kalau masa kita beli insurans, benda ni dia tak disclose kat kita tau. Yang ni. Rate-rate ni dia tak bagi tahu kita. Cuma masa kita isi borang tu, kita ada tulis tu lah. Ada sakit apa, merokok ataupun tidak, pernah masuk hospital. Semua tu akan menyebabkan yang kita tanda-tanda tu, menyebabkan pengiraan risiko dia, calculate. Jadi nak dapatkan benda ni lah. Benda tu komputer akan calculate berapa kita punya rate. Sebab lagi banyak. Ini sikit je cerita dia pasal rokok tak merokok je. Okay. Nombor 3. Kita tengok nombor 3. Last kan. Oh, nombor 3. Cepat last kan. Satu soalan je lagi. Nombor 3 dia melibatkan insurans kenderaan. Okey, yang pertama, Encik Zakri menetap di Semenanjung Malaysia ingin membeli satu polisi insurans motor. Berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankan. Jumlah yang ingin insurankan RM85,000. Kemudian umur. Jumlah umur dia 6 tahun. Kapasiti enjin. Kapasiti enjin ni cc lah. Kan? 2494 cc. Besar kereta ni. 2.5. NCD. Nanti kita cerita lah. Nanti bila kita dah masuk bahagian ni dengan lebih mendalam, saya akan cerita apa NCD. NCD tu maksudnya selepas tahun kita beli insurans, dia akan bagi NCD kat kita. Non-claim non-claim apa bahasa Inggeris dia? Saya tak ingat D tu. Non-claim discount. Non-claim discount. Non-claim discount. Betul. Okay. Jadi kat sini macam mana kita nak check dia? Yang pertama sekali, polisi. Dia dah ambil apa ni? Dia ambil polisi apa? Mana Mamat ni? Hitung premium kasar bagi polisi komprehensif. Bagi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan polisi pihak ketiga berdasarkan jadual tarikh motor 2015. Maksudnya dalam exam kamu nanti, soalan ni, dia kena bagi kat kamu jadual tarikh motor. Jadual tarikh motor 2015 tu dia kena bagi. Kalau dia tak bagi, pakai jam lah tengok. Okay. Jadi kat sini saya mana buku teks kan? Kita tengok jadual tarikh motor. Okay, komprehensif dulu. Komprehensif. Cara nak kira dia yang pertama apa? A. Kemudian kita tengok dia punya ni 1000 yang pertama. Okay. B, ada C, ada D dan ada E. Cara kira dia ada komprehensif aja sampai E yang dia tunjuk cara macam mana kita nak kira kan. Okay. Yang pertama sekali kita tengok jadual. Mana jadual dia? Muka surat berapa jadual dia? Kat mana jadual dia? 83. Muka surat 83.
3. Oh, 3 ni ha. Okey. Mata kecil kan? Sebab saya print tadi. Sisi dia berapa? 2,494. Jadi dia duduk dalam kategori 3050. Kategori 3050. Polisi komprehensif dia 372.60. Okey. 372.60 sen. Dia kena bayar asas dia. Semenanjung Malaysia. Dia duduk Semenanjung Malaysia ke? Cikgu dia duduk Semenanjung. Dia menetap di Semenanjung Malaysia. Oh, kena tengok juga. Oh, patut baru saya faham kenapa ada setengah orang dia sanggup beli insurans dekat Sabah Sarawak. Sekarang kan boleh push kan. Oh, maksudnya sebab dia punya tu rate dia lebih rendah di Sabah Sarawak berbanding dengan kita. Tapi tak jauh pun, sikit je Kecuali kalau sisi dia besar. Sisi besar jauh lagi ni. Okey. Kemudian dia beritahu apa ni cerita dia? Setiap baki dia, setiap 1,000 baki dia kita kena kira lah kejap. 85,000 tolak dengan 1,000 per dengan 1,000. Dapat berapa ni? 84 ko. 84? 84. Okey. Berapa ringgit kena bayar? RM26 betul tak? Yang kedua ni dia kena bayar RM26 darab dengan 84. Ini step kedua ni. Ini penting. Step kedua ni adalah dia punya jumlah dia insured tolak dengan dia punya dah 1,000 asal ni kena per 1,000. Oh, ini payah juga kan. Nanti mungkin minggu depan saya akan ribas pasal benda ni je. Kan? Panjang cerita ni. Ini baru cerita pasal apa? Pasal apa? Komprehensif. Okey, premium asas. C premium asas iaitu A campur dengan B. Yang ini campur dengan yang ini kita kira tadi. RM26 kali 84 berapa dapat? RM2,556.60. RM2,556 RM56. Ringgit? 60 Berapa sen? 60 sen. Wow. Ni campur ni? Dah siap campur tu. Oh, dah siap campur. Kalau yang ni saja? Ni saja. Baik, saya tak kira. Tak kira. Berapa yang kau kira ni? RM2,556.60. Yang B tu 2184 cikgu. 2184. Okey. D. Dia punya NCD non-claim discount dia tinggi iaitu dah 30%. Okey. Macam mana kita nak kira dia punya NCD ni? Kita kena kira 30% daripada yang dia kena bayar tu. Betul? Daripada yang dia kena bayar ni adalah 2,556.60 sen. Berapa diskaun dia dapat? Kan? Berapa diskaun dia dapat? Jadi kita akan dapat diskaun dia. RM76.70. Betul? Apa sikit sangat betul RM766.98. Betul? RM766.98. Ini dia punya diskaun. Jadi berapa dia kena bayar last? Jumlah dia kena bayar sama dengan tolak balik. 2,556.60 sen tolak dengan 766.98. Okey, yang ini saya mengikut
kaedah yang diajar dalam buku teks. Kan? Tapi kaedah yang sebenarnya kita ada shortcut, nanti kita ajar. Saya ajar shortcut. Yang ini kalau kamu nak buat homework, kamu kena hantar macam ni. Nanti. 178962. Betul? 1789.62. Itu yang dia kena bayar dia punya insurans. Ini baru untuk apa? Komprehensif. Komprehensif. Okey. Bagi pihak ketiga dan kecurian. Okey, ini kita tengok cerita dia. Oh, ni dah kira. Umur 6 tahun. Ya. B untuk bis polisi pihak ketiga. Polisi pihak ketiga, saya ambil pihak ketiga dulu, okey. Polisi pihak ketiga ni dia kena ambil dia punya premium asas dia. Premium asas pihak ketiga. Ini pihak ketiga saja, pihak ketiga bukan, ada kebakaran dan kecurian. Kebakaran dan kecurian. Premium asas tadi, kamu kena darabkan dengan 0.75 iaitu 3/4. 3/4 daripada premium asas. Okey? Premium asas yang mana? Ni yang kita kira tadi. Dia tetap ambil benda yang sama juga ni. 2556 sen kena darab dengan 0.75. Kita akan dapat dia punya premium untuk yang bayar untuk polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Jadi kita darab dengan 0.75. 2556.45 itu. 1917.45. Oh, okey. 1917.45. 1917.45. Kemudian baru macam sama, sebelum kita bayar, kita kena tolak dulu dengan NCD. NCD 30%. Kalau kamu tolak 30%, sama seperti kamu kira 70%. Jadi kamu tak payah pakai tolak. Kamu boleh kira terus 70% daripada 1917.45 ni adalah yang kamu kena bayar. Jadi kamu tolak persen. Okey? Tolak persen pun boleh juga. Daripada kita kira kemudian tolak nilai. Yang ini kita pakai tolak persen. Kemudian 70 darab dengan 1917.45. Jadi kita akan dapat jawapan kita dapat kat situ 1342.22. 1342.22. 21 je. 5 sen tak ambai. Tak pakai. Okey. Pihak ketiga sahaja. Yang ni best. Yang ni yang insurans tak pakai tu. Yang bahaya kemudian beza dia. Pihak ketiga sahaja. Pihak ketiga sahaja macam mana kita buat? Kita kena tengok rujuk jadual. Jadual untuk pihak ketiga. Okey. Mana pihak ketiga punya? RM167.40. Premium asas. Okey, premium asas. Untuk CC 3050 tu dia kena bayar RM167.40. Okey, yang pertama. Kemudian macam biasalah. Sebelum kita bayar, kita akan tolak kita punya NCD. Jadi kita kena darab dengan 67.40 darab dengan 70%. Senang terus. Okey, dapat terus jawapan kita. 167.40
0.40 darab dengan 70. Dapat 117.18. Okey. InsyaAllah minggu depan saya akan fokus kepada pengiraan benda ni. Dulu kan. Sebelum kita masuk bahagian yang seterusnya. Iaitu ada 2 lagi insurans. Insurans apa? Ada berapa insurans ni? Insurans kesihatan tu. Insurans kemalangan diri semua. Panjang tak cerita pengiraan dia tu. Okey. Sebelum kita masuk, kita akan singgah sini kejap. Untuk bagi kamu faham lagi. Boleh Okey. Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. 3.1B. Minggu depan kita akan sambung sikit penerangan pasal insurans yang seterusnya. Dan kita masuk 3. Saya rasa tak, latihan dia terus latihan belakang Betul? Terus latihan belakang Eko. Oh, dia ada 3.1C kan? Oh, terus latihan belakang, latihan pengukuhan terus. Dahsyat. Laju betul topik ni. Okey, jadi maksudnya yang lain tu dia sentuh-sentuh sikit dah. Jadi insya-Allah minta maaf kalau ada tersilap tadi silap sikit Kadang-kadang nak last tu lupa sikit. Okey. Jadi untuk hari ni setakat ni dulu harap kamu boleh dapatlah sedikit rough idea. Apa cerita sebenarnya? Apa yang dimaksudkan dengan insurans? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan insurans hayat? Apa insurans am? Ada berapa jenis? Dan dah dapatlah sikit kalau orang tanya kamu, mak ayah kamu, bolehlah cerita-cerita sikit pasal insurans apa. Insurans motor. Nak ambil insurans untuk kamu boleh. Insurans untuk kamu dan juga sekali dengan simpanan. Untuk simpanan. Saya untuk anak saya memang saya ada buat sikit lah. Insurans untuk saya dan untuk anak saya simpanan. Simpanan maksudnya kalau tidak ada apa-apa kemalangan pun kita akan dapat sedikit pampasan untuk satu hari nanti. Mana tahu dia nak kahwin ke, dia nak masuk universiti ke, perlukan duit sikit, insyaAllah ada sedikit pampasan daripada insurans. Okay? Jadi wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi insyaAllah hari Sabtu Hari Sabtu untuk kelas admat. Satu untuk kelas admat Okay? Hari Sabtu petang ya. Maaf saya ni dah gila. Okey. Jadi assalamualaikum. Selamat maju jaya. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik. Terima kasih, Ego. Terima kasih. Terima kasih, Ego. Sama. Anis masuk. Oh, hilang dah Anis.